Okey, mohon maaf. Okey, jadi saya akan create Teams di sini. Saya create Teams di sini. Okey. Lepas tu kita akan ada beberapa pilihan. Yang ni ada dalam nota yang saya bagi tu. Lepas ni cikgu boleh tengok balik nota tu. Okey, dia ada beberapa pilihan iaitu kelas, PLC, staff dengan ada. Tapi yang paling berkuasa di antara empat-empat ni, yang paling bagus adalah kelas lah. Sebab kelas ni dia ada butang assignment. Kalau yang beza dia dengan yang lain-lain ni, kelas ni ada assignment, yang 3 kelas type, team type ataupun group yang lain ni dia tidak ada assignment. Okay, jadi kita klik kelas lah. Kalau yang lain ni mungkin PLC, okay, AJK utama sekolah. Ni staff, cikgu atau staff ada di sini. Ni kelab-kelab yang kita nak buat kelab ke apa semua kita buat kat sini. Okay, jadi saya buat kelas. Saya tunjuk contoh sikit, lepas tu saya tunjuk kelas saya. Okey, contoh hari ni kelas kita 3Z lah. Saya namakan 3Z. Saya ajar tingkatan 3. Okey. Ni untuk PBD, PDPR, contohlah. Okey, lepas tu kita tekan klik next ni. Okay, cikgu boleh cuba kalau ada komputer kat sebelah tu, boleh cuba. Ni nama kelas saya. Okey. Okey, mungkin saya dah ada 3 ni kot kelas saya ni. Saya letaklah percubaan. Mungkin saya dah pernah buat nama kelas tu, jadi saya tak boleh buat lagi. Jadi percubaan ni dia akan letak. Okey, jadi ni kelas percubaan saya. Saya letaklah satu student saya. Okey, cara nak letak student ni kita letak saja nama dia. Kalau di sekolah saya kami letak nama lah. Saya letaklah nama student saya Attar Mizi. Attar Mizi ni sebenarnya cikgu. Saya suka add dia. Lepas tu teacher dia, kelas ni ada 2 cikgu. Kan? Saya letaklah teacher seorang lagi ni nama dia Fitri. Cikgu Fitri ni pun seorang YouTuber hebat daripada sekolah kami. Saya letak dia sebagai teacher kat sini untuk membantu saya. Okay, pergi kat student ni. Yang ni pun kalau kita tak buat lagi, kita boleh skip lah. Tapi add lah nama anak-anak murid cikgu kat sini. Boleh type je nama dia. Contoh anak murid kita nama banyak kan. Aiman nama dia. Aiman. Ramai nama Aiman. Ramai sangat nama Aiman ni. Kan? Kita pun tak kenal mana satu Aiman ni anak murid aku ni. Nak letak. Jadi kalau saya nak letak tu, saya letak je lah. Dia punya nombor sekolah lah. Kami panggil nombor maktab. Nombor matrik. PB macam ni 180007. James Bond. Siapa kan James Bond? Tak ada. Tak ada James Bond dekat tingkatan ni. Contohlah. Ni maksudnya kita boleh letak nombor email dia, nama email dia ataupun nama dia. Dia akan keluar macam ni nama dia. Okey. Jadi dah selesai kita letak nama-nama tu, kita pun add. Kita add. Jadi add, kita tunggu sekejap. Okey, bila dah keluar close ni maksudnya dah selesai lah kita create kelas kita. Okey, jadi saya letak dalam poster saya dah sampai pukul 10 kelas kita hari ni. Tapi kalau cikgu ada hal apa urusan apa semua, tak apalah. Kita letak antara 9.30 hingga 10. Mungkin nak habiskan dalam pukul 9.30 ni tak sempat. Saya akan habiskan dalam pukul 10. Okey, jadi ni kelas kita. Okey, jadi ni adalah yang saya kata tadi general. General ni lah adalah kita punya kelas. Ni nama dia. Ni kalau kita nak start contoh Assalamualaikum semua. Ni kelas baru kita. Saya tak boleh nak add cikgu yang ada kat sini, peserta-peserta pada hari ni dalam kelas kita hari ni. Sebab kita daripada sekolah yang berbeza. Jadi saya tak dapat add lah untuk kita masukkan dalam kelas ni. Tapi ada satu cara lagi yang kita boleh buat. Kita boleh add orang luar daripada sekolah kita. Tapi cara dia bukan cara ni, ada cara lain saya akan tunjuk. Tapi untuk hari ni saya tak sempat nak tunjuk cara tu. Yang penting kita buat dulu kelas dalam sekolah kita masing-masing. Kat sinilah butang-butang yang penting. Ada kelas notebook, ada assignment. Satu lagi ada grades. 2 ni, assignment dengan grades ni nanti saya tunjuk bagaimana punya powernya assignment dengan grades ni. Okey, jadi inilah cara-cara yang
paling basic kita nak buat kelas. Okey. Kalau nak tengok balik kelas kita dekat sini. Dia ada kat sini. Dia ada dekat kelas P. Okey, jadi saya tak sempat nak tunjuk semua untuk kita buat semua ni. Tapi saya nak tunjuk kelas yang saya dah buat dan macam-macam ada dalam tu. Okey, saya pergi kepada 3 Farabi tadi. Saya buka balik dekat Teams ni. Dan cikgu nanti mungkin boleh dapat idea daripada perkongsian saya ni macam mana bentuk kelas kita ni. Ni 3 Farabi yang saya dah buat kelas ni daripada awal tahun lagi. Jadi ada banyaklah sikit apa-apa maklumat dalam ni. Okey, inilah kelas saya. Okey. Kita tengok scroll ke atas, kita tengok daripada awal kalau sempat, kita tengok daripada awal. Okey. Ni anak murid. Mula-mula masuk kelas tu, saya suruh anak murid ni bersembang je kat ruang ni. Dia nak sembang apa, sembang lah. Saya kata, dah sembang semua, sembang. Cakap lah apa-apa hampa nak cakap. Jadi kadang dia ada cakap tu, kita pun tak faham kan, bahasa-bahasa budak WeChat sekarang ni kan, BBNU kan. Ada dekat ruang-ruang chat tu. Dekat kelas lain lah saya buat. Kelas ni saya tak buat. Kelas lain. Jadi saya saja je suruh. Sebab budak tengah semangat dia buat lah. Buat. Jadi kita masuk. Sebab kita dapat tengok. Kadang-kadang budak yang pendiam dalam kelas ni, bila tengok gaya dia menulis kat ruang ni dalam keadaan santai, kadang-kadang dia yang paling banyak cakap di ruang ni. Yang budak banyak cakap pula dekat ruang ni dia diam je. Dia terbalik kan. Jadi kita dapat kenal lah karakter anak murid kita. Jadi bila saya buat kelas yang pertama, saya kata okey anak murid yang dah masuk semua bersembanglah hampa dalam ni semua. Bersembanglah kamu semua di dalam ruang chatting. Jadi cara nak bersembang adalah klik new conversation. Okey, dan tulislah kat sini. Tulis. Banyak lagi butang kat sini yang kita boleh guna. Okey, ni kalau kita nak tulis boldkan ke, italic. Ni kalau kita nak attach apa-apa file daripada komputer kita, JPEG ke, video ke, boleh masuk sini. OneDrive. Okey. Kita boleh juga buat macam-macam lagi. Okey, dekat sini. GIF ni macam dekat FB kita kan. Kita bagi yang budak-budak cakap, kita kata bagus, superstar. Boleh pilih. Seronok. Kalau sekolah rendah ni saya ingat yang ni sangat best lah. Sekolah menengah pun suka benda ni. Orang tua pun suka yang ni. Okey. Yang ni tengok kan. Mungkin cikgu boleh kata pembelajaran kita hari ni adalah bercakap tanpa menggunakan tulisan, menggunakan gambar. Boleh tak teka? Bolehlah buat perkara ni kan, aktiviti-aktiviti ni. Okey. Di sini ada YouTube. Dia dah masukkan YouTube yang ni. Kita boleh cari. Contoh nak cari apa? Doa duha. Ada doa duha kat situ. Kita klik doa duha kan. Klik doa duha. Okey. Ni okey. Saya tulis kat sini lah. Jom amalkan kan. Saya tulis. Jom amalkan bersama. Okey. Dalam YouTube kan. Kita pun enter. Kita enter, dapatlah doa duha kat sini. Pelajar pun tengok. Sama je lebih kurang WhatsApp. Ni ruang, nama ni ruang general. Tapi kalau kita nak tambah group, okey, yang saya kata ruang chat tadi, dekat sini. Okey. Kita boleh tambah kat sini. Ni adalah butang-butang 3 ni banyak ciri-ciri dia. Contoh kita nak tambah pelajar. Ada pelajar yang kita belum masuk. Kita klik butang 3 ni. Cikgu kalau ini memang saya tak sempat nak terangkan semua yang ada rahsia-rahsia yang ada dekat titik-titik 3 ni. Tapi jangan lupa kawan-kawan semua, bila ada titik 3 ni, cubalah explore. Sebab titik 3 ni menunjukkan ada lagi banyak fungsi di sini. Jadi saya tunjuk beberapa saja hari ni. Kat sini contoh kita nak tambah, nak tambah member. Kita add member kat sini. Okay, kita add member kat sini. Kita nak tambah student kan. Contoh pelajar. Saya ada email pelajar ni. Saya tambah dia kat sini. Okey. Mungkin pelajar baru masuk kelas kita kan. Kita tambah kat sini. Boleh juga klik dekat sini. Manage team. Manage team ni apa yang ada. Okey. Jadi saya adalah owner kelas ni. Okey. Saya tengok anak-anak murid saya di sini. Kalau ada cikgu, cikgu tu akan automatik jadi owner dekat situ. Okey, tapi bahaya kalau butang owner ni
Saya pernah tersalah tekan. Kalau kita klik macam ni, kita terklik diri kita sebagai member. Terklik diri kita sebagai member, jadi kita dah tak ada kuasa dalam grup ni. Jadi nak menjadi nak langkah keselamatan, saya cadangkan nak ambil langkah keselamatan sebab saya pernah terkena, saya tak sengaja. Contoh Azizil El-Yasin ni adalah ketua kelas, saya akan jadikan dia owner untuk kelas saya. Jadi dia ada kuasa sama dengan saya dalam grup ni, dia adalah admin. Contoh kalau saya terklik saya sebagai member, jadi saya ada backup. Saya ada Azizul ketua kelas tadi, dia boleh add saya semula sebagai owner. Tu langkah keselamatan lah. Tapi yang penting kita pergi kat sini kat sini. Tengok apa yang ada. Ini pun butang ni, kalau kita nak edit team, kita boleh pergi kat sini. Nanti cikgu boleh explore nota tu kalau ada, ataupun boleh cuba-cuba. Dia tak ambil masa sehari, dia ambil masa memang lama. Saya nak menguasai team sendiri memang lama lah. Tapi yang penting kalau kita cuba, kita dapat benda baru. Kita ikuti webinar macam-macam dalam YouTube pun banyak. YouTube sekarang bahasa Melayu pun ada banyak tentang Teams ni. Kita bahasa Inggeris pun lagi banyak kan. Kita boleh belajar daripada situ. Ni kita boleh letaklah tema kelas kita. Okay, tema kelas kita. Ni saya letak IS ni adalah Islamic Studies. Dekat sekolah kami, pendidikan Islam ni dipanggil subjek Islamic Studies. Sebab kami ni ada satu program antarabangsa iaitu International Baccalaureate yang kami ambil, dan subjek kami dipanggil sebagai Islamic Studies. Okey, letaklah. Jadi boleh ubah kat sini boleh ubah. Okey, jadi itulah antara kelebihan yang ada pada Teams. Okey, jadi untuk pertama dan untuk dalam masa yang terhad ni, saya terangkan sikit-sikit saja di sini. Okey, mana yang penting mana yang penting dalam ni untuk kegunaan cikgu untuk kelas PDPR. Okey, kita kembali pada kelas kita. Okey, saya akan habiskan ni dalam masa 10 minit. Lepas tu kita beralih kepada macam mana nak buat kelas dalam bentuk video conference. Yang macam saya buat sekarang ni, macam mana kita nak create benda yang sama. Kalau cikgu ada banyak ilmu, contoh ada yang boleh berceramah motivasi, nak buat kelas motivasi untuk cikgu dari seluruh Malaysia yang sangat stres lah untuk buat kelas online dengan kita punya knowledge tu tak berapa nak banyak. Jadi cikgu kalau kaunselor boleh anjurkan webinar kaunselor menggunakan Microsoft Teams. Yang macam saya buat hari ni. Sebab semua orang boleh join satu Malaysia. Saya tak sebarkan sangat link untuk kelas hari ni. Saya buat special untuk orang-orang yang nak tahu asas saja hari ni. Jadi alhamdulillah cikgu semua bersemangat. Saya pun rasa lagi semangatlah nak berkongsi. Okey, jadi ni macam tadi. Kalau kelas saya ni saya letak lambang ni lah. Lambang-lambang macam ni. Tema-tema kelas saya. Yang kelas yang macam ni, maksudnya dia bukan kelas saya. Maksudnya saya createkan kelas ni untuk kelas yang lain. Sebab saya penyelaras tingkatan 3, jadi kelas tingkatan 3 semua saya buat. Dan saya lantik ustazah, cikgu-cikgu kelas ni sebagai owner untuk ni. Saya pun jadi owner sementara lah. Sementara mereka nak belajar, nanti tahun depan mereka dah pandai guna, saya pun keluarlah daripada kelas-kelas ni. Sebab ni bukan kelas saya buatkan mereka. Okey. Ni EFRM kami menggunakan Teams. Saya dengar KPM buat RPH dalam bentuk Google Meet ke ataupun dalam bentuk Microsoft Teams. Ada sesiapa yang boleh respon tak? Cikgu yang boleh respon. Sekarang ni RPH cikgu buat dalam bentuk RPH dalam bentuk kertas, file ataupun dalam bentuk sistem. Kalau ada cikgu yang boleh jawab, boleh klik ni. Klik mikrofon. Okey, tak apa. Kalau ada yang boleh jawab nanti bagi tahu bagi tahu saya. Okey, tapi kami di MARA kami guna sistem RPH ni menggunakan Microsoft Teams. Okey, kita pergi kepada kelas 3 Farabi tadi. Okey. Ada beberapa fungsi yang penting untuk kita dalam Microsoft Teams kita ni. Yang pertama adalah kita boleh menggunakan Teams kita ni sebagai tempat untuk memberi assignment. Okey, ini pelajaran yang kedua.
agak berat sikit tapi tak adalah susah sangat. Okey, klik butang assignment ni. Okey, klik butang assignment. Okey, lepas ni mungkin sekarang ni kawan-kawan semua belum nampak, tapi lepas ni kalau dah lepas dengar perkongsian saya ni mungkin boleh cuba. Kalau ada masalah boleh berhubung dengan saya, boleh berhubung dengan saya ataupun mana-manalah. Kalau di Terengganu yang saya kenal Microsoft Educational Expert daripada Terengganu, Cikgu Kamaria, yang saya panggil Cikgu K. Dia antara orang yang aktif lah di menyebarkan tentang Teams ni dan Microsoft. Okey, jadi ini adalah assignment. Okey, ini assignment yang pernah saya bagi kat pelajar. Okey, kita tengok dulu macam mana rupa assignment. Okey, macam ni rupa dia. Lepas ni saya tunjuk macam mana cara nak create assignment. Jadi ni rupa dia. Jadi antara berapa orang kelas saya tadi? 21 orang. Yang 3 orang ni dia tak hantar. Dia akan tulis kat sini, not handed in. Dia tak hantar lagi tugasan ni. Saya bagi masa due dia 31 Ogos hari tu. Okey, yang ni dah return. Ni pelajar yang dah hantar dan dah saya bagi markah. Ni dah saya bagi markah dia. Ada seorang pelajar tu nama dia pelajar 1. Dia dapat 200 markah kat sini. Bila kita letak 200% kan, ataupun lebih daripada 100, dia akan letak kat sini extra credit budak ni. Budak ni bukanlah budak, ni sebenarnya saya menyamar jadi pelajar. Sebab apa saya buat akaun ni, saya minta admin buatkan satu akaun untuk saya cubalah. Macam mana pelajar kalau saya bagi assignment ataupun apa-apa saya bagi, macam mana rupa paras pemandangan yang pelajar boleh tengok. Jadi saya gunakan ni, okey. Ni adalah akaun pelajar. Saya masuk juga akaun pelajar ni. Okey. Jadi yang lain-lain ni saya dah bagi markah. Dan saya pun dah bagi feedback. Contoh yang ni. Saya bagi feedback kat dia. Kita klik sini. Hebat sungguh demo. Okay. Ni, tahniah berjaya menyiapkan tugas dengan baik. Jadi pelajar ni pun dia dapat lah. Respon kita dah markah dia. Okay, ini adalah dipanggil formative assessment. Mungkin digunakan untuk kita kumpul markah-markah ni. Dikumpulkan menjadi markah tambahan. Untuk menyokong markah-markah peperiksaan akhir tahun. Okay, jadi yang buat adalah, kita back sini balik. Cara nak buat assignment adalah yang pertama, kita create dulu. Okay, ni ada 2. Kalau kita dah biasa buat assignment, kita boleh from existing, maksudnya kita boleh ulang kali lah, bagi dekat mana-mana kelas. Quiz ni lebih kepada Microsoft Forms. Macam Google Forms lah, tapi dia version Microsoft. Yang ni adalah assignment. Assignment ni adalah kita klik kat sini. Kalau kita nak bagi assignment. Okay, lepas assignment ni kita akan balik kepada fasa yang kedua pula. Okay, inilah assignment. Contoh saya bagi assignment cuti sekolah. Saya letaklah kerja sekolah. Kerja cuti sekolah. Okay, saya letaklah instruction dia. Macam mana cara buat. Cikgu boleh letak kat sini. Cara dia pergi kepada link yang saya bagi. Okey. Rumuskan. Contohlah saya kata gitu. Okey, saya pun klik add resources ni. Add resources ni macam-macam boleh masuk. Apa saja dokumen, quizzes ke, Kahoot ke, tugasan apa saja boleh masuk. Sebab kalau kita add resources ni, yang pertama kita boleh upload daripada komputer kita. Tapi saya tak biasa guna yang ni sebab dia agak berat sikit. Contohnya kita nak upload video daripada laptop kita. Dia jadi berat kat sini. Jadi saya biasa bagi link YouTube. Jadi saya letak kat link. Boleh juga pakai OneDrive. OneDrive ni OneDrive saya. OneDrive ni macam Google Drive lah. Kalau cikgu tak biasa pakai OneDrive, dia macam Google Drive. Kita upload dokumen kita dalam OneDrive. Kelebihan OneDrive ni adalah dia unlimited spaces. 1 tera, 2 tera, 3 tera pun boleh muat. Jadi tak ada masalah. Saya gunakan OneDrive saya ni sebagai backup komputer saya. Semua file dalam komputer saya letak dalam OneDrive. Google Drive pun kalau cikgu dah biasa guna, sama je lah. Tapi dia version Office 365. Okay, saya biasa gunakan link ni. Kalau kita klik link ni, yang saya letaklah blog saya, www.
Cikgu dan inovasi .blogspot. Now, okay. Blog cikgu. Rumuskan blog cikgu. Dia pergi blog saya, dia rumuskan apa yang dia tengok kat blog saya tu. Okay, saya pun attach. Sekarang ni pelajar bila dapat tugasan ni, dia akan dapat, okay, dia pergi klik ni, dia rumuskan, dia jawab. Dia jawab dalam bentuk Word ke dan sebagainya. Kalau dia jawab dalam bentuk Word, dia akan tambah kerja dia kat situ. Okay, jadi bawah ni point. Biasa saya bagi point 100 lah. Kalau nak bagi 50 pun boleh, 25 pun boleh. Yang ni rubrik. Rubrik ni saya takkan tunjuk hari ni, tapi saya klik je, saya tunjuk secara ringkas saja. Rubrik ni, kalau kita ada rubrik, kita boleh buat rubrik di sini. Kita klik saja new rubrik. Kita tambah rubrik kita kat sini. Kalau nak tambah markah dekat rubrik kita hidupkan butang ni. Tambahlah rubrik kita kat sini. Dan rubrik ni kita boleh buat sendiri. Tak semestinya ikut template ni, kita boleh buat sendiri. Tapi hari ni saya tak sempat nak tunjuk bahagian rubrik ni sebab rubrik ni tak ramai yang guna. Tapi kalau kita nak guna, dia sangat best sebab kalau kita klik kotak-kotak ni, dia akan jadi markah tu boleh naik secara automatik. Tapi rubrik ni nanti kita boleh cari kat YouTube ke ataupun ada sesi webinar selepas ini, kita akan lebih mendalam tentang rubrik ni. Kita boleh sampai sejam. Kalau kita cerita pasal assignment ni, kita boleh sampai sejam. Jadi saya ceritakan secara ringkas sajalah hari ni. Baik, lepas tu ini adalah due date. Okay, kita letaklah due date dia. Dia biasa akan letak due date dia sehari, esok. Kita boleh ubah. Kita boleh ubah nak letak kat mana. Okey. Dan assignment ni tak semestinya semua pelajar. Biasanya kita akan bagi semua pelajar. Kita akan letak all student. Tapi kalau kita nak bagi dekat pelajar tertentu, sebab pelajar kita kan kelainan dia punya lain dia punya penguasaan, ada yang advance. Jadi pelajar advance ni kita bagilah tugasan yang advance. Yang slow, lambat sikit, kita bagi tugasan yang lambat. Kita boleh tentukan kat sini. Saya ni pelajar 1. Pelajar 1 ni saya punya account sebenarnya. Saya minta kat admin saya, tolong buatkan saya satu account, saya nak cuba. Macam mana pelajar nampak. Okey, saya letak dekat pelajar 1. Okey, saya dah letak sini. Okey. Maksudnya pelajar 1 ni adalah student yang saya bagi assignment, saya assign. Saya assign dekat sini. Maksudnya dia akan keluar kat sini. Okey, assignment baru adalah mana dekat bawah dekat assign ni. Ada tak account kita tadi? Ni due tomorrow, ni yang baru. Okey, kalau nak tahu pelajar dapat macam mana, okey, saya buka email pelajar ni. Okey, sekejap ni kan. Okey, kalau kita nak tahu cara mudah macam mana pemandangan belajar, kita klik dekat sini. Dia ada tulis student view. Kita klik student view. Inilah macam nilah pelajar akan tengok dia punya account. Jadi dekat sini kalau dalam akaun pelajar sebenarnya dia ada butang macam ni, dia akan add work. Dia akan masukkan kerja dia. Contoh saya kata rumuskan blog cikgu. Dia akan tulis dalam bentuk Word, dia buat blog cikgu adalah apa. Rumusannya ni. 120 perkataan ke? Dia akan klik kat sini, dia akan hantar kepada kita. Okey, saya tunjukkan sekejap. Okey, ini adalah yang terakhir untuk fasa sesi yang pertama. Sesi kedua nanti kita balik pada sesi kedua lepas habis saya menjelaskan yang ni. Kalau cikgu ada soalan, boleh tinggalkan soalan tu dalam ruangan chat ataupun boleh juga open microphone untuk bertanya pada saya. Okey, saya buka dekat ruangan pelajar ni. Ni adalah email pelajar saya. Pelajar 1 tadi. Yang saya masukkan dia sebagai pelajar. Saya nak tengok. Sebab kita tak boleh kan nak akses akaun pelajar. Jadi pelajar ni pun saya bagi juga kerja-kerja dekat pelajar 1 ni supaya saya boleh buka. Saya boleh buka macam mana pemandangan pelajar ni. Ni adalah Teams pelajar. Nampak tulis kat sini. Pelajar 1. Okey, dia akan buka dekat assignment sini. Dia akan keluar notification macam ni, kerja cuti sekolah dah sampai.
Okey, jadi dia buka kat assignment. Pelajar akan buka kat assignment. Okey, mungkin agak lambat sikit. Dia ada assignment apa? Okey. Assign ni maksudnya yang bagi assignment. Yang complete ni maksudnya yang dah complete. Jadi yang di assign yang saya bagi tadi adalah assignment testing. Testing, saya bagi testing. Inilah pemandangan pelajar. Contohlah kalau yang tadi kan saya bagi tapi tak jumpa tadi, kita ni testing. Okey, ni pelajar test quiz kan. Lepas tu dia pun add work kat sini. Dia letaklah, saya kata contoh, sila bagikan screenshot skor anda dalam quizzes. Dia akan masukkan link ataupun dia upload daripada device dia, daripada telefon dia ataupun daripada komputer dia, dia upload dari sini. Okey, dia akan attach lah. Kita cubalah satu. Kalau berat, okey, tunggu sebentar. Saya letaklah. Saya tak ada gambar lain, saya letaklah ni. Ni tugasan dia. Okey, dia lambat. Okey, nampak dia lambat sikit. Tapi kalau satu gambar tu dia tak berat sangat. Okey, dia akan jadi macam ni. Dia dah add work dia. Dalam bentuk apa pun boleh masuk. Dia akan turn in. Okey, sekarang ni dia akan keluar macam ni animasi dia. Dia dah berjaya turn in. Contohlah pelajar tu dah turn in. Lepas tu dia kata, alamak, aku tak siap lagi kerja ni. Tak jadi hantarlah kat cikgu. Dia ambil balik kerja dia tu. Dia ambil balik. Macam ni dia hantar dekat kita, buku kerja sekolah dia dekat atas meja kita, kita tak ada. Lepas tu cikgu, lepas tu dia kata, alamak, aku tak jadi nak hantar lah. Sebab kawan lain tak hantar lagi. Undo turn in. Okey, jadi kalau dia hantar, dia tekan turn in kat sini. Ni adalah pelajar punya account. Jadi dekat account kita, okey, account kita kat sini, bahagian assignment ni, kita pergi balik. Okey, dia agak berat sikit sebab saya buka dua teams dalam ni. Okey, kita tengok balik assignment tadi. Baik. Tengok assignment kat sini. Ada tak kita dapat assignment baru? Sekejap Mungkin internet saya dia tak berapa kuat ni. Dia tak berapa kuat, jadi saya lambat sikit lah terima assignment. Okay, saya tutup yang bahagian ni. Okey, tak apa. Nanti kita tengok assignment tu. Jadi saya nak beritahu kat sini, contoh kalau pelajar tu dah hantar assignment kat kita, dia akan tulis dekat bahagian assignment ni, kita klik. Okey, 7 daripada 21 pelajar sudah hantar. 16 daripada 21 pelajar sudah hantar. Okey, Pi 1 hantar kan. Contoh quiz Pi tadi. Ada satu pelajar yang hantar tadi. Kat sinilah tempat dia. Jadi saya pun buka pelajar ni punya tugas dia kan. Apa-apa saya letaklah feedback. Saya letaklah markah dekat sini. Dia ada 100 markah. Contohlah. Okey, kita hantar. Ini cara paling basic lah untuk kita return balik tugas pelajar. Jadi yang saya nak bagi tahu kat sini adalah ruangan assignment ni sangat best untuk cikgu cuba. Mungkin cikgu boleh explore lebih lanjut sebab assignment kita lain subjek, lain assignment. Okey, jadi kalau cikgu cuba nanti insya-Allah ruang ni sangat berguna untuk kita. Okey. Saya kembali pada kelas tadi. Cikgu Farabi. Okey, setakat ni ada sesiapa yang nak bertanya tak? Ada masalah ke apa? Boleh tanya. Di ruangan chat nanti saya akan baca juga. Dan habis nanti kita akan baca. Okey, saya nak tunjuk kalau dah ini lambang dia, lambang budak-budak dah hantar.
Okey, kalau kita nak pergi kat grades. Okey, kita ada kat grades sini. Okey, grades ni akan menunjukkan tugas-tugas yang kita bagi kat pelajar. Dia punya macam gambaran lah kepada kita, pelajar ni berapa orang kan, berapa banyak assignment dah diberi. Contoh summative assessment. Ni saya baru bagi minggu lepas. Tapi dah ada 3 orang dah hantar dan dah saya bagi markah termasuk pelajar satu ni. Okey, lepas tu pergi kepada yang seterusnya. Okey, yang ni sebab apa dia tanda macam ni? Sebab 2 kerja ni saya bagi dekat pelajar satu ni saja. Saya attach kerja ni kat pelajar ni je. Yang ni tadi yang saya buat tu, tapi saya tak tanda markah dia. Bolehlah tanda kat sini pun kalau kita dah terlupa kan. Contoh dapat 90. Okey dah. Dia akan keluar juga kat sini kalau kita terlupa. Jadi kalau kita nak buka kerja pelajar tu, kita boleh open kat sini. Okey. Jadi ni okey, yang lama-lama macam ni maksudnya saya tak tanda lagi. Saya tak bagi markah sebab dia tak hantar. Okey. Dia susun macam ni kerja-kerja assignment tu. Jadi cikgu boleh tengoklah. Okey, prestasi pelajar satu, wah hebat dia ni. Makin meningkat. Okey, kat situ. Kat sini pun dia dah hantar kan, tapi saya belum tanda lagi. Macam ni pelajar ni. Dia dah hantar tapi saya tak tanda lagi kerja-kerja dia. Yang kosong-kosong ni dia tak hantar lagi. Jadi kita boleh tengoklah. Yang ni yang saya maksudkan tu. Kalau kita tengok pelajar punya prestasi, kita boleh tengok okey macam mana turun naik pelajar kat sini secara lalu. Dan paling best, kita boleh download melalui export to Excel. Dia akan automatik masuk Excel. Dekat Excel cikgu boleh buat macam-macam lagi. Sortkan dia ke ataupun buat yang lain-lain yang boleh Excel tu buat. Okey, jadi inilah yang saya nak tunjuk untuk assignment ni. Kalau untuk buat assignment ni, saya bagi tahu di sini kita perlukan sekurang-kurangnya 1 sesi. Kalau hari ni webinar kita untuk pengenalan kan. 1 webinar untuk assignment saja. InsyaAllah kalau kita buat macam tu lagi banyak lagi yang kita boleh sampaikan. Tapi kalau kita terus buat assignment punya sesi dan ramai juga yang cikgu-cikgu, kawan-kawan yang belum pernah menggunakan Teams ni, dia akan jadi susah sebab kita tak faham lagi. Jadi saya ingat nanti kita akan, kalau ada rezeki ke, kita buat siri yang kedua, kita buat lagi yang lain-lain. Sebab Teams ni sangat banyak fungsi dia, dan saya sendiri sekarang ni saya sedang berkursus selama lebih kurang 2 minggu untuk belajar tentang Teams dan beberapa apps dalam Office 365 yang dianjurkan oleh Mara. Jadi sebenarnya Teams saja, kami punya kursus tu Teams saja seminggu. Jadi banyak lagi yang kita tak tahu. Saya sendiri pun banyak yang tak tahu. Jadi kita boleh buat sesi yang lain lah untuk assignment. Okey, jadi last untuk di sini. Okey, saya tunjukkan apakah tadi kan saya beritahu rahsia. Rahsia untuk kita buat conversation kat sini yang tidak boleh diberitahu kepada pelajar. Okey, contohlah saya tulis kat sini Assalamualaikum. Kita tulis simple-simple je lah. Okey, rahsia dia dekat sini. Boleh tulis kat sini. Okey. Ni boleh pilih. Contoh kita nak boldkan. Add subject. Maksudnya tajuk kita. Okey apa? Ucapan selamat. Ucapan selamat lah. Contohnya. Kat sini. Okey, kita bolehlah italickan ke ni kan. Highlightkan dia pun boleh. Kita cuba highlightkan jadi tak? Kita letak highlight. Okey, jadi highlight kan. Boleh cuba nanti cikgu boleh cuba. Ni boleh post in multiple channel. Kalau cikgu ada banyak kelas, ada 5 kelas, nak post benda yang sama dekat semua kelas, kita klik yang ni. Okey, tapi hari ni lepas ni boleh cubalah Okey, tapi yang saya nak tunjukkan di sini titik 3 ni sangat power dalam Microsoft Teams. Okey, cuba kita klik kat sini. Inilah yang saya kata sangat power kan. Contoh saya jadikan dia quote. Saya jadikan dia quote sini. Kan. Dia jadi bold kan, dia jadi cantik sikit. Lepas tu kita mark as important. Dia dah keluar important kat sini. Important kat sini. Okey, kita klik lagi. Yang saya nak tunjuk kat sini adalah kita pergi ni saya padam dulu. Katalah saya punya ucapan ni dekat sini salam kasih sayang semua. Okey, klik sini.
kita boleh translate dia. Okay, kita klik translate. Inilah cakap BI. Tapi version Google Translate. Tapi ini nama dia Microsoft Translate lah. Tapi sebenarnya Microsoft Translate saya tengok sangat bagus sebab tengok saya letak bahasa asal kat sini adalah salam kan. Tapi dia kata best regards to all. Maksudnya dia boleh terjemahkan dengan sangat baik. Kita tengok sini. Original message dia. Salam kasih sayang untuk semua. Dia best regards. Dia terjemah tu sangat bagus lah. Okay. Ada satu lagi ciri. Yang ni saya sangat suka kalau cikgu bahasa terutamanya, cikgu bahasa Inggeris nak ajar bagaimana pronunciation kan. Ataupun cikgu bahasa Melayu nak ajar pelajar-pelajar yang bukan Melayu ataupun pelajar Melayu kita sendiri yang tak reti nak menyebut bahasa Melayu. Okey. Ataupun dia masih belajar, Immersion Reader ni sangat bagus. Kalau pelajar tu contoh dia nak dapatkan contoh pelajar sekolah rendah kan, darjah 1, ada yang belum mahir bercakap, ada yang lambat bercakap. Kita cuba gunakan Immersive Reader. Okey. Kita cuba kat sini. Okey, kita klik. Muhammad Faisal bin Fadzil at Wednesday, 18 November 2020 pukul 6.33. Important. Salam kasih sayang untuk semua. Assalamualaikum kepada anak didik pelajar yang sedang berusaha keras belajar dari rumah, semoga terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Teruskan usaha gigi Anda, jangan mudah putus asa dan sentiasa berdoa kepada Yang Maha Esa supaya perjuangan kita dalam menuntut ilmu diredai olehnya wajah dengan sebelah mata mengedip. Dia kata apa? Wajah dengan sebelah mata mengedip. Maksudnya dia memang cakap bahasa Melayu. Tapi bunyi macam Indonesia lah kan. Tapi dia memang bukan orang Inggeris cakap bahasa Melayu. Tapi Microsoft ni dia punya serius nak tarik kita punya attract untuk guna Teams. Dia memang ada sediakan bahasa Melayu punya apa? Bahasa Melayu punya bahasa lah dalam ni. Okey. Jadi itulah yang kita boleh guna. Jadi kita pulang pada cikgu nak bagi tahu pelajar ke tak bahagian ni. Tapi pada saya baik kita bagi. Okey, dan Power Translate ni kalau ada dekat Microsoft punya produk macam-macam ada dekat Power Translate ni. Okay, jadi cikgu boleh gunalah. Ni antara sebab saya nak beritahu kat sini, mungkin tak sempat saya nak dalam masa tinggal 15 minit saja ni. Butang 3 ni ada satu, butang 3 kat sini, butang kat sini. Cubalah explore sebab macam-macam ada kat situ. Okey, jadi kita pergi kepada yang kedua, sesi kedua. Okay, sesi ni saya ambil sekejap saja sebab boleh selesai sekejap. Okey. Memulakan mesyuarat dalam kelas sidang video. Sidang video minta maaf salah eja. Okey, kita pergi sini. Inilah nama dia. Bagaimana kita nak mencipta meeting. Macam hari ni, sesi kita hari ni macam mana saya create link untuk cikgu-cikgu semua tengok pada hari ni. Okey, ni. Okey, jadi yang pertama kita akan pergi kalender nanti. Kita cipta meeting dan kita bersiaran langsung bersama pelajar. Okey, kalau cikgu perasan, yang kawan-kawan perasan semua dalam kita punya apa tadi kita ada sini ada tepi ni akan tulis kalender. Kalender ni sangat power untuk kita buat. Kalender saya klik dekat pukul 8.30 dekat sini pukul 8.30. Yang ni menunjukkan tarikh, yang ni menunjukkan masa. Okey, saya letak belajar asas coding Microsoft Teams. Kalau cikgu perasan tadi, mula-mula masuk kelas kita hari ni tadi, kita akan nampak dia akan tulis belajar asas Microsoft Teams. Inilah tajuk dia. Okey, inilah kelas yang saya buat. Dia paparan macam ni menarik. Kan kalau kita sekarang ni kita tengah buat ni tak menarik kan? Tapi sekejap lagi kita try cuba kita nak tengok. Ni maksudnya seminar. Kalau ada 200 orang boleh masuk dalam ni. Pelajar kita boleh tengok pelajar kita dalam ni. Okey. Jadi inilah yang akan kita belajar sekejap lagi dalam masa yang singkat ini. InsyaAllah boleh cover tajuk ni. Okey, ada kalender, macam mana kita nak menjana link, macam saya bagi link tadi tu. Kan, semua boleh masuk ke sini menggunakan link. Itu yang macam ni kita nak buat. Macam mana saya share skrin saya ni. Hari ni saya share skrin saya ni. Cikgu-cikgu boleh nampak, anak murid kita boleh nampak. Okey, macam mana saya buka audio tadi kan.
audio yang terjemahan tadi. Macam mana semua orang boleh dengar. Ni meeting option, nanti kita tengok sikit-sikit yang penting. Macam mana kita nak record. Okay, attendance. Macam mana nak download attendance. Ni biasa saya terlepas juga. Tapi sebelum kita buat tu, sebelum kita habiskan meeting ni, kita kena download attendance. Nanti saya tunjuk. Macam mana nak chat. Tapi cikgu dah pandai dah chat. Dah tengok tadi chat. Macam mana nak raise your hand, saya dah tunjuk dah. Ada satu lagi ciri adalah spotlight. Okay, kita buat practical sesi 2. Okay, insyaAllah dalam masa yang ada ni sempat. Okay. Okay, kita pergi sekarang di kalender. Kita pergi kat kalender sini. Kalau cikgu-cikgu, kawan-kawan semua ada device, ada komputer di depan mata, ataupun ada 2 komputer, ataupun sedang mengikuti saya dengan menggunakan phone, boleh juga try buat dekat laptop anda. Macam mana cara nak buat Teams ini. Okay, jadi dekat kalender kita klik kalender ni, akan keluar macam ni. Okay, kat sini tarikh. 19, 20, 21, okay. Dekat sini hari. Kita boleh ubah. Ni hari dia. Kita boleh ubah lah kat sini. Jadi saya tak ubah, dia memang standard dia macam ni. Okay, jadi katalah petang ni pukul 1 saya nak buat kelas. Kita buat pukul 2 lah. Pukul 2 ni ada waktu orang kata apa, dah lepas zuhur dah kita buat kelas pukul 2. Okay, kita klik. Klik dekat situ pukul 2. Jadi saya kata kelas lepas zuhur. Saya tak kelas lepas zuhur. Add required attendees. Kalau boleh, yang saya cuba letaklah seorang. Saya letak tadi At-Tarmizi. Letaklah Fitri. Cikgu Fitri ada dalam ni. Saya nampak tadi. Okay, Cikgu Fitri. Dia tok guru saya lah dalam bidang YouTube. Okay, jadi ni tarikh dia. Okay, pukul 2. Ni hingga pukul apa? Kalau hari ni saya letak sejam setengah. Saya letaklah sejam. Tapi cikgu-cikgu jangan risau. Kalau kita buat ni sampai pukul 5 pun, walaupun kita dah set sampai pukul 3, kita masih boleh menggunakan Teams ni tak padam. Dia tak padam. Dia akan terus berjalan. Macam saya, kalau saya terlebih masa, dia akan terus berjalan. Dia tak kacau. Kalau Zoom, saya difahamkan dia ada 40 minit saja kalau yang version percuma. Jadi kalau yang Google Meet, saya tak pasti juga. Okay, kalau ada sesiapa yang ni boleh respon dekat chat ke, tulis Google Meet ni berapa maksimum dia. Tapi kalau Microsoft Teams yang diberikan kepada kita oleh Kementerian Kementerian Pendidikan, dengan MARA bagi tu IPT semua pakai, dia tidak ada limited masa lah. Okay, at channel ni saya tak letak. Kalau saya letak ni, cikgu peserta hari ni tak boleh masuk kelas saya sebab saya dah hadkan untuk ahli channel ni saja, ahli kelas ni saja. Okay, saya tak letak. Location pun bolehlah letakkan rumah masing-masing. Saya rasa ada cikgu yang pergi juga sekolah kan, walaupun tak disuruh pergi. Tapi sebab kita ada banyak kerja, mungkin kita nak buat kelas melalui sekolah. Kerja-kerja kita semua kat sekolah, kita sanggup mengharungi roadblock ke kan, untuk pergi sekolah. Jadi kat sini, okey. Jadi dah kita buat ni, tulislah detail apa-apa. Okey, jadi cara dia kita send saja di sini. Okey, send di sini. Jadi di sinilah keluarnya kita punya kelas tadi. Pergi balik dekat kalender. Okey, dia akan keluar kat sini. Macam ni bentuk dia. Okey, kalau cara kita nak share link, okey, kita klik sini balik. Jangan join kita klik balik link ni. Okey, kita klik balik. Okey, lepas tu kita klik di sini. Okey, klik di sini. Copy link. Okey, copy link. Okey, boleh copy link di sini. Lepas tu kita paste lah dia di mana-mana. Okey, saya akan buka Word, saya akan tunjuk macam mana cara dia paste. Tapi sebelum tu, sebelum kita paste kat sini, satu lagi yang penting sebelum kita buat kelas online ni, untuk kita set meeting tu, kita kena tengok button meeting option. Okay, meeting option ni. Boleh klik ke atas ataupun klik dekat bawah ni, klik kanan. Open. Okay, tapi paling mudah klik ke atas ni.
Okay, klik kat atas ni. Kalau tak ada kat atas, klik kat bawah, open link. Jadi kita klik meeting option. Okay, klik meeting option. Meeting option. Jangan agak lambat sikit. Okay, sementara tunggu meeting option tu buka, saya tengok macam mana link yang dia share. Macam ni lah bentuk dia. Okay, link share. Okay, bolehlah cakap kan, jom join meeting saya. Macam tu lah. Jadi kita copy paste ni, kita copy. Lepas tu kita hantar kepada WhatsApp group. Tapi kalau kita nak, ni terlalu panjang, WhatsApp group pun tak berapa ni kan, nak tak berapa cantik lah dalam WhatsApp tu. Kita shortenkan dia. Kita shortkan dia dalam bit.ly ke gg.gg. Yang ni saya tak sempat nak tunjuk. Tapi kita boleh shortkan dia. Tapi kalau cikgu tak tahu lagi macam mana nak shortkan dia, bagi je link ni kat anak murid. InsyaAllah anak murid akan boleh masuk dalam meeting kita. Macam mana yang cikgu, kawan-kawan semua masuk meeting hari ni. Okey, jadi saya tunjukkan cara dia. Okey, meeting option tadi kita dah dapat buka tak? Okey, sekejap Okey, saya lambat sikit mohon maaf. Itu. Meeting option ni saya nak tunjuk juga sebab dia sangat penting, Sebab cikgu, kawan-kawan semua boleh kawal kontrol pelajar kat sini. Okey, kalau katakan meeting hari ni saya letak ni meeting option ni, people in my organisation, maksudnya pelajar-pelajar ataupun cikgu-cikgu sekolah saya saja yang boleh join meeting kita hari ni. Jadi kalau saya buat kelas dalam kelas saya pun, walaupun untuk pelajar-pelajar saya sendiri, saya tak letak kat people in my organisation ni. Sebab kadang-kadang budak ada masalah. Jadi saya letak dekat everyone. Lebih selamat. Jadi orang tu kalau dia terlupa password ke, dia boleh masuk. Macam tuan-tuan masuk tadi, tak ada email pun, tuan-tuan boleh masuk kan? Okey, ni everyone. Dan satu lagi yang perlu kita ubah adalah dekat sini. Who can present. Dekat sini kita kena tukar. Sebab kalau kita letak kat everyone, contohnya saya tunjuk slide tadi, orang lain yang peserta ni boleh ambil alih jaga slide saya. Kalau kita buat hari ni tak apalah letak everyone kan, sebab semuanya cikgu. Kadang-kadang pelajar ni dia suka main-main kan, dia kacau kita. Jadi kita lebih selamat letak kat sini only me. Saya biasa letak only me lah. Tapi kalau nak suruh pelajar tu nak present ke apa, kita letak specific people. Kalau letak specific people, klik sini, kita klik contoh cikgu Fitri tadi. Dia sebagai orang yang boleh boleh kuasa dia sama dengan saya. Tapi biasanya saya akan letak kat only me lah. Saya je yang boleh present. Okey. Jadi allow attendees to unmute. Biasa letak je lah. Yes, apa yang dicadang. Okey, save. Ni maksudnya sebelum cikgu share link tadi ni. Sebelum cikgu share link ni, okey, cikgu boleh orang kata apa? Tengok dekat meeting option tu, pastikan benda-benda tu dibuat. Okey, jadi saya tak boleh tekan join ni. Kalau saya join ni, sesi kita hari ni akan habis. Jadi saya tak letak lah. Saya tak letak join. Tapi itulah cara dia. Itulah cara dia yang kita boleh buat. Okey. Cara-cara dia. Cara-cara dia. Okey. Di sini. Kalau kita nak buat meeting lah. Jadi kalau dah selesai tu, kita kembali kepada kalender. Kita share balik link tu. Kalau kita nak masuk, kita masuk melalui kalender. Kalau kita sebagai penganjur, kita masuk melalui kalender.
Kita klik join ni, butang join ni. Okey, kalau kita nak join daripada link tadi pun boleh. Dua-dua tadi boleh lah. Okey. Ada banyak cara, jadi ni cara paling basic dan akhirnya kita akan dibawa ke dalam ini. Kita akan dibawa ke dalam ini. Bila pelajar kita dah masuk, dia akan jadi macam ni. Tunjuk. Okey, ni dalam masa singkat ni, okey, saya akan tunjukkan apa yang ada dekat live. Bila semua anda berjaya, tengok kat sini ada tulis 66 orang. Alhamdulillah dah meningkat peserta kita hari ni. Okey, lepas tu, okey, ini adalah cara kita nak tengok participant. Siapa yang menyertai kita hari ni. Okey, kita klik kat sini. Inilah cikgu-cikgu, kawan-kawan kita yang datang untuk menyertai kita pada hari ini. Alhamdulillah. Okey. Kita dapat dah. Okey, yang kedua, ini adalah butang chat. Okey, butang chat. Okey, ni saya dah letakkan nota kat butang chat ni. Jadi cikgu, kawan-kawan boleh download daripada nota ni. Okey, ada rekod tak video? InsyaAllah saya dah rekod tadi. Tapi kalau sebab ada masalah teknikal sikit, saya rekod tadi. Kalau tak ada video ni, nanti saya akan update video yang lebih kurang ceramah yang sama saya bagi juga. Hari ni sama juga tutorial dia tu. Cikgu boleh tengok daripada tutorial video tu lah. Okay, nanti saya akan jawab. Okay, kalau sebab saya ada masalah ni. Kalau kat sini dia tulis ni, you are recording this meeting. Maksudnya saya memang sedang rekod saya punya ni. Tapi kalau ada masalah sebab saya punya komputer ni space dia agak dah nak habis. Saya takut dia tak mampu nak rekod. Jadi pastikan space kita tu banyak. Tapi kalau katalah rekod hari ni tak berjaya, saya akan bagi link lain yang saya sampaikan juga lebih kurang sama. Cikgu boleh juga tengok video saya tu. Saya akan upload saya punya link untuk video ni di dalam chat ni. Cikgu boleh tengok balik dekat ruangan chat kita ini. Dia ada dalam ruangan chat. Ataupun cikgu boleh pergi ke blog saya, cikgu.inovasi.blogspot.com. Saya update kat situ. Saya update kat YouTube dan cikgu boleh tengoklah daripada link tu. Okey, dan saya beritahu tadi, yang ni kamera. Kalau saya tutup, muka saya tak nampak, saya buka. Okey, saya buka. Okey, ni mikrofon. Yang ni butang share. Yang ni nama dia butang share. Jadi saya tak boleh letak lah sebab saya tengah share screen kan. Jadi cikgu boleh klik ni nak share screen. Dia ada beberapa pilihan. Jadi saya akan tunjukkan sikit lagi. Butang titik 3 ni sangat berkuasa. Okey, ada ramai cikgu-cikgu yang masih belum tak dapat full macam saya dapat ni. Okey, jadi ni meeting option apa semua tu tak apalah. Biasanya tak ada masalah kat sini. Yang 3 ni adalah kita boleh melihat semua orang di sini. Galeri adalah rupa paras sekarang ni. Macam ni ada 9 orang di tengah ni. Ni nama dia galeri. Large gallery lebih besar lagi dan boleh tengok lebih ramai orang lagi. Together mode yang macam anak-anak murid saya duduk atas kursi dekat dewan kuliah tu. Tu together mode. Kejap lagi kita akan buka. Macam mana cara nak tengok? Semua orang nanti kena buka video masing-masing. Tapi kejap lagi kita cuba. Okey, saya terangkan yang ni dulu. Okey, yang ni fokus. Ni full screen. Okey, boleh cuba. Ni apply background effects. Kalau yang belum dapat lagi mungkin dia akan update. Kemudian lah dia akan update secara berperingkat. Okey, ni apply background effect. Yang saya pilih background effect ni yang ni ni bukan rumah saya tau. Rumah saya ni tak cantik macam ni lah. Saya pilih lah rumah yang cantik sikit kan. Tapi kalau cikgu nak guna untuk background, bolehlah guna lambang ni ke kan. Budak-budak pun boleh ubah. Kalau budak-budak ada Teams ni, kadang-kadang dia boleh ubah. Nak ngajar tentang alam semesta kan. Tajuk pendidikan Islam ada, sains pun ada, klik lah ni. Dia boleh berubah. Jadi alam semesta. Apply kan. Okay, jadilah alam semesta kat belakang saya tu. Cikgu boleh ubah kat sini. Menariklah ciri-ciri ni. Okey, yang ni recording. Kalau saya stop recording ni, rekod saya setakat ni lah. Jadi saya akan stop nanti, dia akan ada recording kita, dia naik dekat chat. Tak pun kalau dia tak naik kat chat, dia akan naik dekat stream. Pergi ke email sekolah kita tu, apps tadi, kita dah cari Teams kan. Kita cari satu lagi apps dalam tu, nama dia
@stream, STREM, stream. Jadi video kita akan diupload di situ. Saya dapat maklumat video kita tu hanya akan bertahan selama 21 hari saja selepas sesi ni dijalankan. Selepas 21 hari dia akan hilang. Jadi kita kena download video tu sebelum 21 hari. Dalam apps Stream. Stream ni dia macam YouTube sekolah kita. Dia ada dalam email email Office 365 kita. Okey, jadi saya rasa satu lagi, turn on live caption. Ni saya sangat suka, lebih-lebih lagi kalau cikgu bahasa Inggeris Sebab turn on live caption ni dia sangat sesuai untuk digunakan dalam subjek bahasa Inggeris. Okey. Sebenarnya saya dah guna ni, tapi dia mungkin lambat sikit. Tapi nanti tak apalah, kalau cikgu ada masa boleh try guna. Turn on live caption ni dia boleh tuliskan macam subtitle dekat bawah ni. Kalau kita cakap Melayu, dia akan keluar tunggang langgang lah bahasa Inggeris kan. Tapi kalau cikgu cakap bahasa Inggeris, dia akan keluar macam sebutir-sebutir. Ada lagi cikgu BI dia pandai cakap English kan. Dia akan keluar sebutir-sebutir perkataan-perkataan tu kat bawah. Tapi saya cuba ni tak berjaya sebab mungkin ada masalah connection internet saya. Okey, tapi last kali untuk saya penutup hari ni, saya nak minta kalau ada cikgu bersedia yang cantik, yang handsome di depan kamera dah bersedia. Okey, semua orang kita cuba buka kamera sekarang. Okey, saya cuba together mode ni. Okey. Saya buka together mode. Jadi kalau cikgu dah bersedia, cuba buka masing-masing punya kamera. Okey, kita tengok. 3, 4, 5. Ada dah. Ada wajah-wajah yang saya kenal tu. Cikgu Syarin, Cikgu Ella. Yang saya kenal lah. Yang tak ada. Okey, siapa? Kalau cikgu tengok kamera kalau atas sikit dia akan terpotong macam saya ni. Dia akan terpotong kat situ. Jadi kita ngam-ngamkan kita punya duduk tu bagi elok. Muka saya ni ada cahaya sebelah ada gelap kan. Yang ada gelap ni maksudnya cahaya saya tak berapa baik. Kalau ada cikgu, ni ada seorang. Wah. Siapakah itu? Okey. Ada lagi-lagi nak cuba, saya bagi 10 saat kot. Jadi sesiapa yang ada ni bolehlah screenshot ke kamera yang canggih tu, screenshot gambar kita buat kenangan. Pelajar-pelajar sangat suka tu ada Cikgu Ain, ada cikgu lain juga. Terima kasih semua yang join. Okay, saya akan screenshot kat sini. Okey, jadi dia random, dia letak random siapa yang duduk depan ke duduk belakang tu random. Okey. Ni cara dia fungsi. Jadi kalau kita nak tarik, saya biasa gunakan together mode ni untuk menarik pelajar saya supaya supaya dia menumpukan perhatian kat saya kan. Saya kata kalau cikgu nak tengok siapa yang ada ni, tolong bagi bukti. Open anda punya video. Dia akan semakin bertambah. Ni ada ruang-ruang kosong ni dia akan penuhkan dia boleh isi sehingga tak silap saya 300 tempat duduk. Dewan kuliah. Okey, terima kasih semua cikgu. Boleh padamkan kamera. Kalau nak screenshot dulu. Okey, dia lebih baik kalau macam kita punya cahaya tu terang kan. Muka kita nampak terang lah. Saya suka guna together mode. Tapi ada juga setengah cikgu, terutamanya kalau guna yang version internet, kita tak ada benda ni. Tapi saya difahamkan dia akan masuk juga, tapi dia akan menunggu sedikit masa lah. Sedikit masa untuk masuk, untuk update. Saya pun masa kawan-kawan saya dah dapat benda ni semua, saya tak dapat lagi. Dia ada dalam sebulan. Saya dapat lebih kurang 2 bulan lepas orang lain dah dapat, baru saya dapat. Okey, jadi inilah untuk kali terakhir daripada saya. Ada sesiapa yang nak bertanya, boleh tanya dekat ruang chat ataupun hidupkan mikrofon. Saya buka untuk persoalan. Kalau tak ada apa yang nak tanya, sesiapa yang nak respon ke kan, boleh cuba hidupkan mikrofon, boleh cuba hidupkan ni lah orang kata apa. Okey, ada siapa nak tanya tak? Assalamualaikum Cik Hasan. Waalaikumsalam.
Ya, ni nak tanya sikit. Saya tengok dalam blog tu. Okey. Untuk kita download bahan pelajar dan kita menanda terus menggunakan pen digital. Pen digital, betul? Kita nak upload balik ke dalam Teams tu untuk kita hantar balik bahan tersebut. Boleh Cik Fazal terang sikit tu? Okey. Baik, saya akan respon daripada persoalan tadi. Okey, yang cikgu siapa nama? Saya tak perasan, cikgu. Ustaz Talib MRSM Perlambatan. Oh, Ustaz Talib. Kawan sahabat saya daripada MRSM Perbatas. Okey, ni jawapan dia. Kalau cikgu-cikgu menggunakan tab macam iPad ke, Surface ke, yang boleh kita melukis di atas dia ataupun menanda di atas dia. Okey, ni saya tunjukkan cara dia secara sepintas lalu. Sebab kursus ni saya ingat tu yang saya kata tadi. Kursus ni assignment. Dia kena ambil satu sesi, tapi boleh tengok blog saya ada tunjukkan contoh. Ni cara dia. Saya lebih selesa kalau saya nak bagi pelajar. Minta maaf sebab dia jadi bersepah sikit tulisan saya ni. Okey, saya lebih suka bagi dalam bentuk dokumen, orang kata Word dengan OneNote. OneNote ni lagi best. Tapi kalau tak tu saya bagi dalam bentuk Word. Jadi yang ni assignment Word pelajar saya bagi. Ni saya buat contoh lah. Yang kedua, cikgu ramai yang suka hantar dalam bentuk PDF. Jadi kita masih boleh menanda dalam bentuk PDF. Tapi PDF ni dia, orang kata dia ada susah sikit lah. Kalau dengan Google Classroom tak silap saya senang je. Terus tandakan. Tapi kalau untuk dalam Teams, dia ada kaedah lain. Jadi saya cadangkan, bagi dalam bentuk Word kalau kita nak menanda ni lah. Tapi kalau tak nak, kita boleh bagi dalam bentuk JPEG ataupun paling bagus PDF lah. Ni nama dia PDF. Okey, yang PDF ni kalau pelajar nak hantar, dia kena upload dari OneDrive. Dia masuk dalam OneDrive dulu. Okey. Lepas tu kita buka. Kita buka link tu. Kita buka link pelajar tu dalam Microsoft Edge. Microsoft Edge yang ni. Yang lambang ni. Kita buka, baru kita boleh mengaktifkan pen kita. Kita aktifkan pen. Saya tak bawa pen ni. Saya nak tunjuk, tapi kalau nak tunjuk pun macam tak sempat sebab dia lambat sikit. Sebab kita nak download nanti dia jadi lambat. Okey, cara dia macam tu lah kalau PDF. Cara yang kedua, kalau dia hantar PDF, dia upload daripada desktop dia, kita akan susah sikit nak buka dalam Edge tadi. Tapi kita boleh tanda dia, kita kena download. Download PDF tu dalam komputer kita. Kita tanda, lepas tu kita hantar balik. Jadi macam 2-3 kerja lah kan. Tapi sebenarnya tak susah sangat. Tapi ada satu lagi trik, satu lagi cara. Kita tak perlu download, tetapi terus kita hantar kerja anak murid kita yang bentuk PDF tu dalam Teams. Okey, saya akan tunjuk cara dia secara sepintas lalu. Siapa cikgu sini yang ada orang kata boleh menanda dengan pen digital ataupun stylus, boleh guna cara ni. Okey, ni cara ketiga lah yang saya suggest. Okey, tetapi sebelum cikgu boleh orang kata menanda kat situ, cikgu kena buat satu kelas notebook dalam Teams. Hari ni saya tak sempat nak tunjuk cara nak buat kelas notebook sebab dia satu apps yang ada dalam kelas notebook. Tapi saya boleh tunjuk jugalah sikit je. Okey. Saya suka cara ketiga kalau pelajar memulakan tugasan mereka dalam bentuk PDF. Okey. Tapi saya tanda terus saya masuk dalam kelas notebook. Kelas notebook ni sebenarnya dia dalam kelas Teams kita. Okey, tapi kita kena buat dulu kelas notebook ni, kita kena setting add pelajar dalam tu. Okey, sedikit rumit pada mula tapi ada banyak manfaat. Jadi nanti saya share slide saya ni dalam chatting ni dengan dalam blog saya, boleh tengoklah. Okey, cara dia dekat sini. Okey, klik dekat sini. Okey, lepas tu kita klik sini, klik sini. Open online, kita klik open online. Lepas tu kita klik dekat kiri ni open. Kita klik open in browser. Bila kita klik open in browser, kita boleh tanda. Kita tanda kat sini, dah tanda sebab kita boleh aktifkan draw ni, tanda.
Lepas habis menanda, kita klik print. Walaupun kita tak ada printer, kita klik print. Lepas kita klik print, dia akan keluar macam ni. Seolah-olah kita nak print. Jadi betulkan dulu setting dia, bagi nampak semua. Ni yang saya dah tanda. Kita klik printer, kita cari OneNote for Windows 10 ataupun dia tulis OneNote. Bila kita dah pilih printer OneNote ni, kita print. Dia akan hantar ke OneNote kelas kita. Kita hantar ke location dia. Nanti saya tunjuk secara ringkas. Tapi sesi ni tak sempat saya nak terangkan sebab dia rumit sikit. Tapi kalau yang dah mula guna, dia akan faham macam mana. Okey, dalam kelas OneNote ni ada nama pelajar kita. Kita hantar dekat ruangan homework dia. Lepas tu kita pilih lah. Contoh saya pilih pelajar 1, saya hantar dekat ruang homework. Lepas tu saya tekan OK. Jadi ini nama dia OneNote, kelas notebook yang saya buat untuk pelajar. Saya letak nama pelajar saya semua kat sini. Saya dah pilih pelajar ni, saya dah pilih homework dia. Okey. Lepas tu dia akan keluar kat sini. Jadi dia simpan tugasan PDF yang dah siap tanda di dalam homework. Di dalam homework pelajar. Okey, kalau nak tengok macam mana rupa bentuk kelas notebook ni dalam Teams, saya tunjuk. Hari ni saya tak sempat nak tunjuk semua. Tapi saya tunjuk, dia ada dekat sini. Okey, Ustaz Talib boleh try. Cikgu-cikgu yang ada kat sini pun boleh try buat benda ni. Okey, ni sebenarnya dia punya ni adalah lebih kepada khusus yang advance lah. Tapi kalau cikgu nak try tengok, boleh. Dia memang ada dalam Teams. Memang Microsoft memang dah letak kelas notebook ni sebagai satu aksesori yang wajib dalam kelas kita ni. Nanti saya tunjuk. Okey, saya suka buat kelas 3 Farabi ni sebab 3 Farabi ni antara kelas yang terawal lah saya guna untuk saya buat Teams ni. Okey, dia ada kat sini cikgu. Ni kelas notebook nama dia. Yang saya hantar tugas yang saya tanda tadi, dia ada kat sini. Lepas ni boleh try kelas notebook, buka. Kelas notebook ni lah kalau di Mara, kami menggunakan kelas notebook ni sebagai EFRM. File rekod mengajar kami ataupun RPH kami berada dalam kelas notebook. Sekarang ni kita boleh buat kelas notebook sendiri. Okey, ni kelas notebook saya buat kelas kat sini. Okey, dia lambat sikit. Lambat sebab internet saya lah. Sebab saya buka banyak tadi tempat. Okey. Dia ada kat sini. Okey. Saya hantar ni lah. Maksudnya ruang kelas notebook ni kita boleh letak lah subjek kita punya buku teks ke dan sebagainya. Dalam ni. Okey. Dia sepatutnya dia ada anak panah dekat sini. Dia akan keluar nama-nama pelajar saya. Kita boleh tambah nama-nama pelajar kat situ. Tapi ada masalah sikit. Tapi tak apa. Cikgu boleh klik kelas notebook nanti. Buka dekat sini. Dia akan ada anak panah. Kita add pelajar kita macam kita add email tu. Pelajar tu kita add pelajar kita kat situ. Kita buatkan dia orang punya account kat sini. Tapi kelas notebook ni kalau cikgu nak explore, hari ni tak sempat, kita mungkin boleh buat sesi lain ataupun cikgu boleh type dekat YouTube macam mana nak mencipta kelas notebook. Kelas notebook ni nama lain dia adalah OneNote. Itu sajalah. Boleh Ustaz ataupun cikgu-cikgu yang nak tahu tentang penandaan. Tapi kalau cikgu nak tahu boleh PM saya, kita boleh buat orang kata sesi lain lah. Lepas ni mungkin kita boleh buat coaching ke. Kita buat live nanti. Untuk sama-sama kita belajar. Okey, ada lagi tak soalan cikgu yang datang? Sebab kita pun dah terlebih masa sikit. Terima kasihlah kepada semua yang menyertai. Jadi dan satu lagi yang penting saya tunjuk last. Sebab kita nak buat kelas kan. Klik dekat participant. Dah, saya ni memang penutup lah. Okey. Kat sini ada. Klik titik 3 ni. Tu saya kata titik 3 ni. Okey, dekat sini ada satu yang sangat penting. Saya tak berapa minat Teams ni. Satu benda je. Sebab dia banyak butang tersorok. Sebab butang tersorok tu semua dia dalam titik 3 ni. Itu je lah yang saya rasa perlu diubah suai. Tapi sebab dia nak compactkan semua benda dalam ni, dia terpaksa lah buat dekat butang-butang tersorok ni. Kalau tak butang dia penuh dalam ni jadi tak cantik kan. Jadi sebelum kita habis, saya kejap lagi saya akan letak leave ni. Okay, ni butang dia baru tambah. Leave dengan end. Okay, sebelum kita leave meeting ni, kita kena download attendance kat sini. Kita klik download.
Okay, attendance ni dia akan download dalam folder download kita lah. Okay, kita klik download kat sini. Okay, mungkin agak lambat sikit dia turun. Okay, bila kita dah klik, dia akan download. Okay, dia akan download dalam bentuk Excel. Saya tengok, cuba saya tengok ada tak? Ada tak dalam ruang download ni? Okay, kalau tak ada, tak apa, nanti cikgu boleh tengok, try butang download tu. Sebab saya mungkin tak nampak ruang tu. Dia akan keluar dekat download. Tapi sebelum cikgu leave, pastikan dah download. Download ni dia akan download dalam bentuk Excel. Jadi kita boleh kita boleh tengoklah nama-nama pelajar kita yang hadir, okey, rekod-rekod dia dekat situ. Okey, saya cuba sekali lagi minta masa sikit. Macam mana nak tengok download ni. Ada ke tak? Saya buka ni. Download. Cari kat download. Okey. Ni saya dah tekan sampai 6 kali. Maksudnya ada lah tadi. Cuma saya tak perasan ni. Sebab saya tengah live kan, jadi tak perasan. Okey. Dia akan keluar dalam bentuk macam ni. Dalam bentuk Excel. Okey, dekat sini kita boleh tahu pelajar kita yang mengelat ke kan. Ataupun pelajar kita yang dia ada masalah lain. Biasa pelajar yang ada masalah lain ni, dia akan jadi bentuk dia banyak kali masuk, dia banyak kali keluar. Bukan sebab dia suka-suka. Sebab internet dia sikit-sikit terpadam. Ni ada Ustaz Romi bin Ngah. Kawan baik saya, pencetus pada ini semua kan, Ustaz Romi. Terima kasih Ustaz Romi. Ustaz Romi ni sangat hebat. Kawan saya di MRC Pulau. Inilah nama tuan-tuan puan-puan. Join. Bila dia join, bila dia left. Dia ada letak kat situ. Ni ada kan nama Nurul Adhal Rajali ni. Banyak kali join, banyak kali left ni. Buat apa tu? Saya pun tak tahu. Kan? Ni nama-nama dia. Kalau anak-anak murid kita, dia akan macam ni lah. Kalau cikgu pandai mahir sikit kan. Bab-bab Excel ni lagi best lah. Kita boleh sort, kita boleh buat macam-macam kat sini. Inilah orang kata attendance pelajar yang kita boleh submit dekat pengurusan ataupun report kita tentang macam mana penerimaan ataupun kehadiran pelajar dalam kelas BDR. Dan saya buat kelas Form 3 minggu lepas, alhamdulillah semua pelajar Form 3 saya boleh masuk dalam sesi Teams. Jadi saya rasa setakat itu sahaja. Tapi kalau cikgu katakan ada orang kata kemusykilan, boleh pergi kat blog saya ataupun boleh add lah dalam Facebook saya. Saya juga ada upload Facebook saya tentang orang kata tentang PK21 ni punya teknologi. Okey, boleh cari nama saya Faisal Fazil di Facebook. Twitter pun saya ada. Type Faisal Fazil F di Twitter saya. Boleh juga hubungi saya melalui Cikgu dan Inovasi inovasi.blogspot.com. Okey, 3 ni lah yang saya biasa guna. Instagram saya tak berapa aktif. Ada juga. Satu lagi TikTok. TikTok saya tak ada. Ramai cikgu sekarang ni dia nak gunakan TikTok. Saya rasa bagus lah sebab TikTok ni kan banyak bukan punya video kan. Bila cikgu masuk ni, dia masukkan konten yang baik-baik. Jadi insyaAllah TikTok ni boleh berubah nanti kan. Boleh menjadi, sedang diusahakan oleh cikgu hebat di Malaysia ni. Contoh Cikgu Helmi, dia dah usahakan TikTok untuk banyakkan bahan pembelajaran dalam tu. Okey, jadi saya rasa setakat tu sajalah pembentangan saya pada hari ini. Okay, jika ada apa-apa kekurangan pada pembentangan saya pada hari ini, saya minta maaf dan telah mengambil sedikit masa tuan-tuan puan-puan. Jadi kalau tidak ada apa-apa, setakat itu sajalah. Kalau tuan-tuan nak tengok balik ruangan chatting kita ni, boleh pergi ke bahagian ni, ke kita punya ni, Teams ni, klik dekat chat. Dekat chat ni lah sejarah kita punya segala mesyuarat-mesyuarat kelas online yang kita buat. Dia ada kat sini. Okay, saya tak dapat klik ni sebab dia lambat sikit. Okay, jadi kalau cikgu nak tengok
dekat ruangan chat ni tengok tajuk kita ni. Belajar asas Microsoft Teams. Rekod akan ada masuk sini lah sepatutnya dalam masa 21 hari. Kalau tak, yang ni semua rekod-rekod yang pernah saya buat. Jadi dia ada kat sini. Cikgu boleh pergi kat chat ni je. Okay, jadi terima kasih semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang kurang itu atas kesilapan diri saya sendiri. Jadi saya mohon maaf pada semua. Jika ada apa-apa, kita boleh, saya harap ini bukan yang terakhir lah. Kita buat akan sesi yang lain nanti insyaAllah. Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu 'azim.